Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Hari dimulakan mengisi serta hari atau kisah surah An-Nur. Seterusnya para imam dan bilal, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan perempuan? Alhamdulillah. Mau tak jumpa kan? Last tahun bila terlepas ya? Kerana pula Covid ni kan, lagilah kita. Lepas pun kita dah masuk tahun yang baru. Bulan yang pertama pun dah habis, Muharram dah selesai ya? So pula Safar. Ini dua Safar, 2 ke 3 Safar ni. Kan? Baik. Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk istiqamah atas jalan kebaikan, insya-Allah, amin. Bagi ada Al-Quran, bolehlah buka muka surat yang saya sebut ni ya. Pada muka surat 186 surah Al-Anfal ayat yang ke-72. Ni muka surat last surah Al-Anfal ya, juzuk yang ke-10. Ke surat 186, saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, wahajaru, berhijrah, serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu saling melindungi antara satu sama lain. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tak ada kewajipan sikit pun bagi kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. Tetapi jika mereka minta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah mengikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ya tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, dalam ayat ini ya, Allah SWT dia sebut tentang dua kumpulan. Kumpulan pertama, orang yang berhijrah. Kumpulan yang kedua, orang yang membantu kumpulan yang pertama tadi berhijrah. Tak lain dan tak bukan, inilah dia ya, para sahabat yang namanya Muhajirin dan Ansar radhiyallahu taala anhum, di mana kedua-dua kumpulan ini tuan-tuan, mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Kan? Istilah dia al-imanul haqq, iman yang benar. Nak cek, nak tahu kita ni orang yang beriman betul ataupun tidak, olok-olok ke, kan? Betul atau tidak ya? Dalam Al-Quran Allah SWT dia ada terangkan, ada sebut ciri-ciri orang-orang yang benar iman ni tadi. Yalah, mulut kita boleh sebut. Kalau orang tanya, are you Muslim? Yes, I am Muslim. Kita boleh ngaku kan, tengok IC, nama kita pun bin, binti, Ahmad, Muhammad ya. Bila orang tanya, kau ni beriman ke tidak? Beriman.
mulut kita boleh sebut, tetapi di manakah buktinya? Buka muka surat 177. Kalau tadi muka surat terakhir surah Al-Anfal, yang ni muka surat yang pertama surah Al-Anfal, surat 177, ya, ayat yang kedua. Mana di awal surah Al-Anfal dia ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia nak tahu kita ni betul beriman ataupun tidak. Kita tengok ciri-ciri yang pertama dalam ayat ni, kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, ciri pertama, ya, zukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah Ta'ala, bergetar hatinya. Maksudnya jadi takut, tuan-tuan, ya. Ataupun disebut sifat-sifat yang mengagungkan ataupun memuliakan Allah Ta'ala, ya, kita jadi takut. Tapi kalau disebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu, kita rasa tak ada apa, macam sama, ya kan? Sebut dengan tak sebut sama, ya. Itu something wrong lah nampaknya dalam diri kita, kan? Contoh perkataan dalam solat yang biasa itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Bila kita bayang perkataan Allah Maha Besar tu, kita bayangkan memang Allah Ta'ala ni, ya, hebatlah, agunglah, ya. Tapi kalau sebut Allah Maha Besar, Allahu Akbar, dengan sebut dengan tak sebut sama, tak ada apa pun, itu bermasalah kita. Itu ciri-ciri yang pertama. Bila disebut nama Allah Ta'ala, bergetar hati, dia jadi takut. Ciri-ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya? Bila dibacakan ayat-ayat Allah, apa jadi? Zadatuhum imana, semakin bertambah keimanan. Sebagian daripada kita, sebagian daripada manusia tu, ya, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, faham kau tak faham, dia akan bertambah iman dia. Tapi advantage dekat orang Arab lah kan, sebab bahasa dia kan. Bila dia faham tu, cepatlah beri kesan. Macam pagi ni kan, kalau saya baca je ayat tadi kan, ayat 72, innal ladzina amanu wa hajaru semua kan, kalau saya tak terjemahkan, kan, tercangak-cangak, tuan-tuan, apa bodoh disebut ni kan, tak faham kan, dah baca betul tak terjemah ataupun tak dihuraikan. Jadi macam mana dia nak, ya, tambah keimanan? Tapi sebahagian orang faham ke tak, tapi bila dengar ayat Quran tu, dia bertambah iman dia, ya? Ataupun sebahagian daripada kita pula, tambah macam orang Melayu ni kan, tak belajar bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab, ya, bila dibacakan ayat Quran, kemudian dihuraikan pula ayat tu tadi, diterjemahkan, ditafsirkan, diperincikan, itu akan memberi kesan kepada jiwa dia, maka bertambah keimanan. Mereka orang macam ni kan, betul. Al-Quran tu dia bukan sekadar baca, ya, kakak, bukan sekadar belajar, bukan sekadar baca. Zaman dah semakin maju ni, kita kena upgrade. Sekurang-kurang kita tahu jalan cerita tadi kan. Contoh apa, surah Yasin. Setiap minggu Khamis malam Jumaat ada Yasin, ya, setiap minggu baca Yasin. Pada kita kocik sampai ke tua, tak miss baca Yasin. Dia bila tanya, apa cerita dalam surah Yasin ni, kalau kita tahu, tak pernah pula dia belajar kan. Kena lah tahu, kena lah belajar, kena tambahlah ilmu tersebut. Itu ciri yang kedua. Dibacakan ayat Allah Ta'ala, semakin bertambah keimanan. Jangan jadi golongan yang ketiga, bila dibacakan ayat Al-Quran kepada dia, bonci pula dia dengan bacaan ni tadi, auzubillah min zalik, dia terbalik pula, ya. Dan ayat Quran ni dia ada adabnya, kan. Tak kira lah sama ada kita yang mendengar ataupun kita yang baca. Tengok kadang-kadang dekat restoran-restoran, terutamanya kadang-kadang mamak ni kan, time kita makan roti canai, time kita nak berburak, cakap dengan orang semeja ni, time tu lah dia buka Al-Quran kuat-kuat kan. Kono ke tidak? Tak sesuai. Sebab
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran, bila dibacakan Al-Quran, tak kisahlah siapa yang bacakan, orang yang hidup ke, kaset ke, CD ke, TV ke, radio ke, dalam kereta ke, fastami'u lahu, maka dengar. Tu adab dia. Al-Quran ni bila kita dengar, Al-Quran dengar, pertama dengar, wa ansitu, senyap. Kan saya subuh tadi, ya, imam baca Al-Quran, Al-Fatihah tu Al-Quran, surah yang baca tu Al-Quran. Jadi bila dibacakan Al-Quran, tugas yang pertama tuan-tuan perempuan, dengar. Ingat apa ikut tak kan? Ada orang, ustaz boleh tak bila imam tu baca surah saya ikut, sebab saya hafal amanah rasul, saya dan hafal ayat ni. Kan amanah rasul kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Jadi yang pertama dengar, yang kedua senyap. Dengan kita pula pergi ikut dia kan. Tapi kalau diikut juga taklah batal solat dia, tapi cara sembahyang kita tu tak sama macam pun, kata tak tally macam yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu dah. La'allakum turhamun. Mana kalau kita dengar, kita senyap, itu pun mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi lah kalau orang yang membacanya. Ya, situasi kalau mamak tadi, ya, mulut sambil mengunyah roti canai, sambil itulah nak berburak bercakap dengan depan, kena tersombu pula air Milo, air teh tadi kan. Ya, dengar betul ayat Quran berkumandang, tak sesuai tuan. Lain kalau kita yakin, kalau kita confident dalam qadai itu memang masing-masing sambil mengunyah, dia tak cakap langsung, dia dengar je Quran. Ada tak qadai? Tak pernah saya jumpa lagi. Lain kalau yang makan kat kedai tu semua bisu lah kau kan. Ya, tapi kalau orang bisu pun tak bercakap kan, dengan bahasa dia, lah kan. Walaupun dia tak boleh cakap, dia nak cakap. Memang sifat kita ni suka bercakap. Lebih lagi orang perempuan kan. Kalau kajian motivasi tu beza lah, orang perempuan dengan lelaki tu. Dah, kalau perempuan tanya soalan panjang berapa betah kataan, lelaki jawab yo. Pendek jawapan dia kan. Ya, boleh cakap banyak kan. Okey. Baik, itu Allah Ta'ala jadikan sifat tersebut. Jadi yang kedua, bila dia baca ayat Allah Ta'ala semakin bertambah keimanan. Ciri-ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Bila lagi Covid ni kan, dia yang kena buang kerja, kena berhenti kerja, cuti tanpa gaji lah, ya, macam-macam lah kesusahan yang dialami sekarang ni, ya. Jadi tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki. Burung yang keluar pagi buta tu kan, dia tak tahu rezeki ada ke tidak makan kan, tapi dia yakin mana. Janganlah kita bertawakal tanpa kita usaha. Kau pula nongok kat rumah ni, Ustaz khabar ciri-ciri yang beriman yang ketiga, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi dan duduk rumah dia bertawakal. Nak tunggu nasi lomak jatuh di langit tak dapat tuan. Dia tawakal ni syarat dia mesti usaha dulu. Ya. Bawa kereta parking dekat masjid kat surau, biarkan kunci, ya, biarkan enjin tu buka. Balik daripada sana subuh, ada lagi tak kereta ni? Asap lah jawab kan, hilang. Mana orang kereta? Siapa pula ngambil? Kau kunci, dan biarkan enjin kereta. Tawakal. Tak kono cara dia tuan. Dan kan Nabi SAW pun dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu kan, binatang tunggangan tu burak tadi kan, ya, bila sampai dekat Masjid Al-Aqsa, Nabi SAW buat apa? Lopeh kan? Tak. Ditambik binatang tadi. Dia ada parking VVIP, dia ada parking khas dia. Dikatakan tempat mana ditambat burak tadi, di situ jugalah, ya, Nabi-Nabi terdahulu meletakkan kenderaan itu di situ. Tu kalau Masjid Surau tu dia ada parking penceramah kan. Dengan dia ambil parking tadi, susah penceramah jadi kan. Ya. Kita sampai-sampai cari mana parking penceramah. Ada tu penceramah. Dia penuh motor tuan-tuan. Sudah. Mana pula ni? Datang jauh pula tu daripada nilai pergi tu Rawang 93 km subuh-subuh. Sampai dah motor penuh. Parking jauh. Nampaklah. Penceramah dia muda kan. Penceramah tua kan. Ya. Berpuluh sampai semua jauh parking. Berpuluh nak bawa kitab lagi kan. Itu dah. Baik. Bertawakal. Tawakal ni lepas kita usaha, ya. Jadi ketiga-tiga ciri ni ada pada sahabat itu Muhajirin dan Ansar yang ayat mula-mula saya baca tadi, ya.
iaitu ayat 72 surah Al-Anfal. Kemudian ciri-ciri yang seterusnya dalam ayat ketiga surah Al-Anfal tadi, sambungan tadi, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nak tahu kita ni iman betul ke tidak, ya, betul-betul beriman ke ataupun kayak mulut yang sebut kita beriman. Ya, ciri-ciri yang keempat ialah iaitu alladzina yuqimunas salah, orang-orang yang mendirikan solat. Ya. Untuk kita jadi orang yang mendirikan solat, kita ambillah 4 poin ni berkaitan dengan orang yang mendirikan solat. Sebab apa, ibu-ibu ayah sekalian, orang yang mendirikan solat dia tak sama dengan keadaan orang yang menunaikan solat. Macam pagi-pagi ni kan, ciri-ciri yang pertama orang yang mendirikan solat ialah sembahyang dia di awal waktu. Beza dengan yang menunaikan solat tu dekat luar daripada surau ni kan, dalam taman ni. Ya, berapa ramai lagi yang mungkin masih berdongkur lagi, mungkin yang ada tengah mimpi lagi kan dekat atas katil. Ya, mungkin dia bangkitkan pukul 7. Ya, pukul 7 dia sembahyang, 7:05 habis waktu subuh contoh. Sah sembahyang dia tu, masih dalam waktu. Cuma itulah yang membezakan tuan-tuan yang pagi-pagi buta tiba kat surau tadi dengan sembahyang sunatnya, sembahyang berjemaah, duduk pula sekejap dalam kuliah. Walaupun lolap, ustaz tak ada masalah kan, tak ada ustaz marah, dah lolap lah. Ya, pakai pula face mask lagi, ustaz tak nampak mata kan? Nampak khusyuk tadi kan. Ya, tak ada masalah sudah kan. Dalam majlis ilmu. Ya. Baik. Jadi kalau yang tadi tu, yang B tadi tu, mana dia itulah orang yang hanya tunaikan solat. Malah ada jenis yang kalau tanya kau pula sembahyang maghrib 8 suku, 8.20 kan isyak dekat nak habis ni. Jadi dia bagi jawapan, lantak dan lah belok dia nak buat. Yang kau sebut sebab apa kan? Yang penting dia sembahyang. Ada jawapan dia, yang penting dia sembahyang daripada tak sembahyang langsung. Ya. Baik. Jadi kita ni kita pilih sembahyang di awal waktu. Itu ciri-ciri orang yang mendirikan solat. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sembahyang dia tu, setiap rukun dan syarat sah sembahyang itu dia buat sesempurna yang boleh. Ataupun bahasa yang paling mudah boleh saya sebut, macam mana cara Nabi SAW sembahyang tadi, macam itulah dia buat. So biji, maknanya saling tak tumpah, sama. Macam mana pula dia boleh tahu cara solat Nabi SAW ni? Dia bukan jumpa Nabi pun, dia bukan hidup dengan Nabi SAW, dia taklah belajar dengan Nabi SAW. Itulah dia. Ya, bila ada majlis-majlis ilmu yang macam ni, kelas-kelas pengajian, dia hadir, dia datang, dia dengar dan dia tahu, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dah belajar tadi. Ya. Macam mana kita nak tahu? Ya, kita mendapatkan ilmu tu daripada asatizah yang didatangkan. Kan? Ambillah ilmu tersebut. Betul disebut al-ulama warasatul anbiya. Kan, orang yang berilmu ni, orang alim ni, mereka tu pewaris ya, bagi Nabi. Nabi dia tak ada. Kan? Jadi mereka itulah yang mewarisi, menyampaikan ilmu tersebut, amanah yang diserahkan kepada mereka. Tugas itu bukan mudah, berat tugas tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, ciri yang mendirikan solat yang ketiga ni ialah dia khusyuk di dalam solat. Ataupun khusyuk tu kita tak fikir lagi dah benda tentang dunia ni. Kan? Tengah sembahyang subuh tadi, tak ada kepala otak tadi fikir panjang dia bawa begini. Kan? Selalu tak macam ni panjang. Ya. Panjang dia ni bawa ni. Menyosal suruh dia imam. Suruh tolak dia imam kan. Dia fikir sambil dah panjang tu, patutnya bila panjang ayat tu kita dengar tadi dapat rahmat daripada Ta'ala. Tapi kalau dia tak dengar, kira dia fikir sekarang sarapan ni kan roti canai mana yang sedap. Kalau yang kat situ koreh kunyah rasa tepung, kalau kat situ itu sedap. Kan fikir roti canai ataupun langkah-langkah pagi ni nak masak apa ni, si lomak ke cuk kodok ke kan. Jadi dia masih fikir benda dunia, walaupun benda yang kecil, kunci motor kan. Ya. Dalam solat, mana pula kunci motor tadi ni, raba poket kanan tak ada, poket kiri tak ada, tengok poket tu tak ada, sudah kan. Kalau takut tertinggal kunci tadi dekat motor kan, dia tak ambil, tak pakai, kan silap-silap balik kan, menapak dia jalan kaki. Sebab apa?
Motor yang dia bawa tu motor baru beli, motor Y-Suku. Y-Suku kan hot kan. Hantam lapor tuan-tuan hilang dia, ya. Walaupun umur 50 tapi jiwa dia muda, sebab tu dia beli Y-Suku. Ya. Baik, itu ciri yang ketiga, khusyuk dia dalam solat. Yang tak ingat pada dunia orang. Yang keempat ialah dia merenung maksud perkataan yang dibaca dalam solat. Ya. Mana dia faham apa perkataan tadi. Ya? Sebab ialah kau naklah faham. Berapa puluh tahun pula kita dah solat kan. Kalau orang yang umur dia 60, katalah dia start solat umur 10, 50 tahun dia sembahyang. Tuan Haji, apa maksud perkataan ni? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dalam rukuk kita apa benda maksud tu? Oh, entah manalah dia tahu. Dia bukan sekolah bahasa Arab macam Ustaz kan. Jadi itu bukan alasan untuk kita tak faham maksud. Nampak mana kat situ effort kita tu tak ada. Tak ada usaha dia nak tahu maksud dia. Ni kalau kita berusaha, apa maksud dia? Mana kita belajar, tanya berguru kan. Akhirnya kita tahu. Jadi bila syarat yang keempat tu, bila kita usaha faham, bila mana mulut menyebut perkataan tersebut, dan masa yang sama fikiran kita merenung makna perkataan tu, lalu khusyuk yang nombor 3 tadi akan hadir bagi saya lah kan. Di mulut dia sebut, fikiran dia memikirkan maksud dia tadi. Maha suci Allah Ta'ala yang maha agung, maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi kan. Bila dia fokus dengan maksud perkataan tu, barulah dia rasa betapa maha hebatnya Allah Ta'ala. Sampai lagi dia nak ingat tolong ayam ko, tolong itik ko kan, so khabar ko, ikuti canai ko, kenduri kahwin kat mana hari ni, face mask dah beri ke tidak kan. Itu dah kan. Baik, maknanya kita kena ada usaha untuk faham maksud tadi. Tak kira lah kita ni ustaz ke, baru nak start ke, makmum ataupun imam ya. Baik, 4 ciri itu tadilah yang membezakan antara orang yang mendirikan solat dengan orang yang menunaikan solat. Ada 4 ciri itu, maka tuan-tuan termasuk di kalangan orang yang allazi la yuqimuna shalah. Ciri yang keempat bagi orang yang benar imannya. Kemudian ciri yang kelima, orang yang benar imannya dalam ayat surah Al-Anfal ayat ketiga ini ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang mendermakan separuh daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Razaqnahum dalam ayat ni dia umum tuan-tuan ya, disebut rezeki tu. Zaman kita ni mungkin duit tu rezeki ya. Kerja hujung bulan dapat gaji, itu rezeki. Ataupun harta kita, tanah, ada orang ada tanah kan? Ya, sawah bendang ke, kenderaan, rumah, properti, itu rezeki ya. Ataupun pangkat. Jadi rezeki ni apa yang ada dekat kita, apa yang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat kita itu, kita sedekah ataupun kita manfaatkan ya. Itu dia kira infak agak. Dengan pangkat yang dia ada, katalah dia pengurusi surau, dia pun buat majlis-majlis ilmu. Dengan majlis ilmu tadi, jemaah dapat manfaat, dapat kebaikan, dapat ilmu, dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan. Lalu itulah sedekah ni. Pangkat dia gunakan untuk kebaikan, cegah kemungkaran. Dengan pangkat yang dia ada, tompek dia kerja itu, dia mengajak pekerja dia, dia ajar pekerja dia wajib pekerja dia bekerja mengikut cara Islam, syariah, compliance kan, betul kan? Dia dapat saham akhirat ya. Tak apa lagi. Dengan ilmu, dia tak harta tak ada, apa tak ada, tapi dia ada ilmu. Ilmu ni bukan ilmu agama semata-mata. Katalah abang dia ada ilmu tentang macam mana nak buat roti canai yang bila kunyah tu rangup, tak rasa korek macam batu. Kunyah-kunyah topong. Tu kunyah topong maksudnya kan. Jadi dia pun offer dekat jemaah. Korang nak ada ajar macam mana cara nak uli topong, nak tebal roti canai. Sedap punya kan. Sebab dia dulu ada belajar, dulu pernah belajar dengan seorang guru. Jadi memang pandai buat roti canai. Free of charge tu. Dia pun ajar, orang datang belajar. Dengan ilmu sebut dia ajar, dia manfaatkan. Ya.
Rezeki, Allah Ta'ala rezekikan dia ilmu. Ada orang ada ilmu, dia kodokut nak ajar orang lain kan. Contoh dia ajar silat, ada 7 jurus, dia ajar 6 dekat ada murid dia. Satu ni tak boleh bagi Kang lebih lawan tokek tak ada kan. Tak boleh macam tu tuan. Dia ilmu yang baik ni jangan kita kodokut. Kalau kita bagi ilmu tu, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Allah Ta'ala rezekikan lagi ilmu yang lain kepada kita nanti, insya-Allah. Itulah, jangan kita bimbang. Tak takut apa kan. Lagi bagus je. Kita sebagai guru, kita lagi suka kalau nak murid kita lebih maju, lebih advance, lebih bagus daripada kita, bukan lebih bawah daripada kita kan. Itu dah. Jangan lebih hebat ya. Kita akan berbangga dengan anak murid kita tadi. Baik. Itu daripada segi rezeki. Rezeki ni dia umum tuan-tuan ya. Apa rezeki yang kita ada, itulah yang kita manfaatkan. Inilah 5 ciri-ciri. Akhirnya ayat keempat surah Anfal itu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Ini ciri-ciri yang beriman benar tadi, haqqan. Itu hak dan batil ini ya, dua perkara yang berbeza tuan-tuan. Dia kata haqqan, hak ni tadi dia disertai bukti. Ada pun yang batil pula. Perkara yang batil ni nampak macam beriman, tapi rupa-rupanya tidak, hakikatnya tidak ya. Sebab tu mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau kita ada 5 ciri tadi, sebut nama Allah Ta'ala, takut hati dia, dibacakan ayat Al-Quran, bertambah iman dia, kemudian bertawakal kepada Allah Ta'ala, mendirikan solat dan infakkan sebahagian rezeki atau kurniakan kepada dia kan? Inilah orang yang imannya haqqa ataupun al-imanul haqq. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhan. Maksudnya di sisi Allah Ta'ala, darjat kita tu diangkat, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diangkat darjat dan keampunan, diampunkan pula dosa-dosa kita yang telah lalu, serta rezeki nikmat yang mulia. Allah Ta'ala akan memberi rezeki nikmat yang mulia kepada orang yang mempunyai ciri-ciri tadi. Sebab tu Allah Subhanahu Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang 2 kumpulan yang disebut tadi kan, sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini gelaran ni tuan-tuan, bukan manusia yang bagi, tetapi Allah Subhanahu Ta'ala yang mengiktiraf. Ke sana, kalau Allah Ta'ala yang memberi gelaran tu, maknanya confirm. Tapi jika manusia yang bagi gelaran, belum tentu lagi kan. Ya, bagi nama imam muda, kalau tua ada juga kan, tak muda lagi lah walaupun nama dia muda. Ataupun kita katalah ada anak lelaki, namanya kita dapat anak lelaki letak nama Muhammad, yang terpuji. Kita sure ke anak ni tadi bila dia membesar nanti akhlak dia terpuji seiring macam mana nama kita bagi? Belum tentu lagi. Tauntah dekat Somban fasa 2 Somban Selatan ni, dia lah yang paling gangster nampak di kawasan ni kan. Mungkin dia abang long kawasan ni, betul. Siapa budak ni? Ini jemaah surah An-Nur. Siapa nama? Muhammad. La ilaha illallah. Nama Muhammad, tapi perangai macam ni, macam mana pula ni kan? Tak kono ya. Jadi belum tentu kalau manusia beri gelaran, belum tentu. Tapi kalau Allah Ta'ala yang sebut, maka itu sudah pasti. Dan ini dibuktikan, iman yang benar yang tadi dibuktikan oleh para sahabat ya. Diri mereka itu Muhajirin dan Ansar, sahabat pada Makkah yang berhijrah dan sahabat pada Madinah, mana akhlak mereka terhadap Rasulullah SAW memang tidak ada tandingan tuan-tuan dan puan sekalian ya. Antara contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni satu-satunya sahabat yang Allah Subhanahu wa taala iktiraf di dalam Al-Quran. Itu dalam surah At-Taubah ayat 40 ya, ayat 40 ke surat 193 kan. Allah SWT sebut waktu Nabi SAW berhijrah tu ya, izhuma fil ghar, 2 orang di dalam gua ya. Nabi berhijrah, larikan diri daripada kafir Quraisy Mekah tuan, masuk penyuruk dalam gua kan. Dia ulama bincangkan siapa dia, huma dia, 2 orang dalam gua tadi.
Selain Nabi SAW, siapa yang seorang lagi dengan Nabi itu? Sepakat ijma' ulama' mengatakan pandukan ayat 40 surah At-Taubah ini, ya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain id huma fil ghar. Ya. Jadi sepakat ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita, contoh kalau kita tidak mengiktiraf para sahabat selain daripada Abu Bakar Siddiq, contohnya siapa? Khalid Al-Walid, terkenal sebagai panglima perang yang tak pernah kalah, tak pernah tewas kan. Kita tak iktiraf dia, kita tak iktiraf dia sebagai sahabat Nabi, maka jatuh hukumnya fasik terhadap orang tersebut yang tak iktiraf sahabat ni. Tetapi kata para ulama, siapa yang menafikan kalau kita tidak mengiktiraf Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar ini sendiri Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf dia, pandukan ayat 40 hadis dari ijma' para ulama, maka pada waktu itu boleh jatuh hukum kafir. Siapa yang menyebut ni? Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Qurtubi. Bahaya. Tengok Syiah kan dia tidak mengiktiraf Abu Bakar Siddiq, Umar contohnya. Mana ada nama orang Syiah nama Abu Bakar? Kita letak kan, siapa nama? Abu Bakar kan? Ya? Siapa nama? Umar. Jadi ramai nama Ali kan? Kan bagi dia Ali itu lebih layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, boleh jatuh hukum kafir tuan. Ya. Banyak disebut dalam Al-Quran tentang dua kumpulan yang Allah SWT iktiraf tadi, iaitu Muhajirin dan Ansar. Kemudian muka surat 205 dalam surah At-Taubah ayat 117, ya. Tak kemuliaan yang Allah Ta'ala sebut lagi tentang, ya, Muhajirin dan Ansar ini, ke surat 205 ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Laqad taballah, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Al-Quran ni jangan kita baca, lepas tu kita baca, ialah baca terjemahan tu okeylah untuk kita tahu apa maksud ni kan. Tapi jangan kita pergi hurai lah ikut kepala otak kita tuan-tuan, tu yang bahaya tu kan. Dia pergi hurai ikut selera dia. Tu yang bila dibaca terjemahan ni, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Oh, makna Ustaz, Nabi kita ni buat dosa dan maksiat lah, sebab dia berdosa tu Allah dah terima taubat pula lah kan. Rasul kan, Nabi dan Rasul itu pelihara daripada maksiat dan dosa. Pahala kita tafsirkan, ya. Kenapa pula Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala terima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar? Ini sebagai satu kemuliaan sebenarnya, tashrif. Allah Ta'ala nak memuliakan Muhajirin dan Ansar, sebab tu dia letak nama Nabi dalam ayat tadi, ya. Di dalam cerita ni kan, ya, Allah Ta'ala terima taubat Nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar yang ikut Nabi pada masa-masa susah, al-sa'atil usrah, pada masa sulit, setelah hati segolongan daripada mereka hampir berpaling, kada yazighu qulubu fariqin minhum, hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ya? Ini dia cerita tentang apa ni? Kan bila Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, tuan kan, Nabi dan sahabat masuk ke Makkah, kemenangan waktu tu, ya, kemenangan umat Islam lah. Berlakunya penaklukan Makkah ni tanpa pertumbuhan darah, tak berperang macam biasa tu kan. Tapi kemenangan ni hebat ni, maknanya tidak menumpahkan darah, tuan-tuan. Dia dah menang tu, ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Tapi kalau tak berlaku peperangan, ya, dia namanya fai', pembahagian harta tu kan.
Ada dia punya portion dia untuk Nabi berapa, untuk tu kan. Jadi dalam pembahagian ghanimah ni tadi, Nabi dia bagi bahagian itu, dia bagi dekat sahabat-sahabat muhajirin yang tak pergi berhijrah tu, portion dia lebih tuan. Adalah beberapa orang di kalangan sahabat Ansar tak puas hati, kan? Dia tak puas hati dengan pembahagian ni. Sebab kenapa pula Nabi bagi dekat dia orang ni lebih? Patutnya kita ni lebih, orang Ansar ni, kan? Dari segi logik ni patutnya macam tu. Lalu berita tersebut sampailah ke telinga pengetahuan Nabi SAW. Lalu Nabi pun cakap di hadapan para sahabat, di hadapan Ansar. Nabi kata apa? Ya ma'syarul Ansar, wahai golongan Ansar, qad balaghani min hadithikum fi hadhil maghanim. Sesungguhnya dah sampai dekat telinga aku dah tentang, kata, bunyi di belakang Nabi tadi. Kan ada yang tak berhati tentang pembahagian harta ni tadi. Allati asartu biha unasan ata'allafuhum 'ala al-Islam. Yang aku lebihkan dekat mereka ni, kata Nabi SAW, yang Nabi bagi lebih harta tu dekat orang muhajirin yang tak pergi berhijrah ni, sebab kata Nabi SAW, dia orang ni baru je masuk Islam. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk ta'alluf, nak bagi hati dia orang ni lembut terhadap Islam. La'allahum an yashhadu ba'dal yawm. Mungkin lepas ni dia orang akan ucapkan syahadah, kan? Yang baru masuk Islam, selalunya dia orang ni akan dipulaukan oleh keluarga tu tuan. Kau masuk Islam ni, okey, kau pergi hidup dengan Muhammad. Dipulaukan, ya, tinggal sehelai sepinggang, harta pun dia dirampas, tak dibagi, kan? Sedemara tak nak kawan, semua tak nak kawan dengan dia. Jadi bila Nabi bagi pembahagian tadi lebih dia, barulah lembut hati dia, rasa, oh bagus Islam, kan? Kalau yang baru masuk Islam pula, ataupun mungkin ada yang belum masuk Islam, 50-50, nak masuk Islam ke tidak? Tak masuk kan rasa rugi, masuk kan kena pulau, kena ni, kena sekat itu macam-macam. Jadi bila dia tengok kawan-kawan dia tadi dapat, macam ni Islam, oh bagus, jomlah kita masuk Islam, kan? Jadi mungkin dengan pembahagian tadi akan menyebabkan lembut hati mereka untuk masuk Islam, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan dalam diri mereka itu, dalam hati dia untuk Islam. Inilah cara dakwah Nabi SAW. Nabi pun sebut lagi, ya ma'syarul ansar, ya wahai golongan Ansar, alam yamunnallahu alaikum bil iman. Bukankah Allah Ta'ala anugerahkan kamu ni dengan iman? Allah Ta'ala mengiktiraf mereka, seperti banyak aku akan cerita tentang Muhajirin dan Ansar, temannya orang Ansar, ya. Wa khassakum bil karamah, kerana Allah Ta'ala khususkan untuk kamu dengan kemuliaan. Allah Ta'ala muliakan mereka, tu disebut nama dalam Al-Quran, ya. Banyak sifat-sifat mulia dia pada diri kaum Ansar ni tuan-tuan, kan? Antara contoh, biasa Nabi mengajar dekat Masjidin Nabawi tu kan. Datanglah sahabat tengah mengajar, datang, ya Rasulullah, lapar, ada makanan tak? Tu biasa tuan-tuan, ya. Nabi pun tanya ke Aisyah, rumah kita ada apa? Tak ada apa bang. Kalau rumah Nabi tak ada apa makanan, selalunya Nabi akan offer dekat sahabat-sahabat yang duduk dalam majlis ilmu sebut, sahabat sekalian, siapa nak ambil dia ni bawa balik rumah jadi tetamu. Nabi dia jadi tetamu tu, kan, dia layan tetamu dah, bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal. Siapa yang bersegera buat kebaikan, fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Orang Ansar antara dia yang mula-mula, saya ya Rasulullah, oh dia nak ambil ni bawa balik rumah. Padahal dia tak tahu rumah dia apa dia kan. Dia tak tahu rumah dia ada makanan ke tidak. Dia bawa balik rumah, sampai rumah tanya isteri dia, yang rumah kita ada apa ni? Adalah sikit makanan bang, itu pun untuk anak-anak. Oh tak apa, awak pergi ambil budak-budak ni, bawa tidur, bawa masuk tidur kan dia. Ulama kata kalau budak, kalau dia lapar boleh kita tidur kan dia. Kalau bapak budak lapar, macam mana? Tidur, lapar bang, tidur bang. Angin tentu badan jadi kan. Orang lapar suruh tidur lah, Jadi itulah sahabat Ansar tadi, dia tak tahu rumah dia ada apa, kan? Suruh bawa masuk tidur anak-anak, rezeki tadi dia bagi kat tetamu. Tu hebat, ya. Banyak lagi lah contoh yang lain. Tapi itulah orang Ansar ni tadi, kan? Susah, ya. Susahnya sahabat ni tadi, sampai dalam kitab Bulughul Maram disebut, dalam hadis Nabi sebut,
Janganlah hendaknya di kalangan kamu bila mana solat yang tidak disisip bahunya ini dengan kain. Tapi dalam riwayat lain, walaupun dengan hanya seutas tali. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, biasa pakaian para sahabat ni pada waktu tu lah yang susah tadi kan, biasanya selai kain. Kayu sikit ada 2 helai kain. Dan kalau selai kain tu dapat tutup bahagian bawah lah. Dia baju tak ada baju. Nabi kata sekurang letaklah seutas tali yang kata tutuplah badan tadi kan. Kita hari ni balik rumah tu, almari tuan-tuan dalam gobok tu berapa helai baju dah tu, menimbun sampai tak berpakai tu kan. Yang 5 tahun dulu tak pakai, bila balik baju tu lah kita pakai kan. Padahal banyak lagi kain plekat tu lah yang awak dipakai kan. Ya, telokong, banyak telokong tu lah yang dipakai kan. Jadi kalau tak pakai tu serokah tuan. Ni Syria, Palestin, Yaman yang musim sejuk ni kan, kita hantar. Di pagi ni sekejap lagi ada lawan bola ke Cyberjaya ni. Untuk itulah saya nak balik tu je. Untuk apa? Untuk Yaman ke apa tak? Untuk bantuan lah, misi bantuan ni. Ya. Susah sahabat zaman itu. Ya. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi sebut ke orang Ansar ni, wasammakum bi ahsanil asma'. Allah namakan kamu dengan sebaik-baik nama. Tu gelaran, antara gelaran lain bagi Ansar ni, Ansarullah wa Ansar Rasulih, pembantu agama Allah, pembantu Rasulullah SAW. Walaulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah tak ada peristiwa hijrah, kata Nabi SAW, aku harap aku ni termasuk di kalangan orang Ansar. Apa macam tu sekali. Kita kenal pasal Ansar ni sebab hijrah tadi kan. Dia sahabat Nabi, orang Mekah pergi Madinah, orang Madinah, orang Ansar ni lah yang menyambut macam saudara sendiri, walaupun tak pernah jumpa, walaupun tak pernah kenal. Hebatnya orang Ansar kan. Tu kalau tak kenal orang tu, kita takut-takut kan, nak tolong tidak. Ini hebat Ansar. Walau salakan nas wadiyan wa salaktum wadiyan la salaktu wadiyakum. Kalaulah ada satu kumpulan manusia di satu jalan, dan satu lagi jalan tu dilalui oleh orang-orang Ansar, aku akan memilih jalan yang orang Ansar lalui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya mereka, ya, Nabi muliakan mereka. Afala tardawna an yadhhab bihadhihi al-ghanaim aw inshah wan na'am wal ba'ir. Engkau tak redha ke wahai orang Ansar dengan pembahagian walimah tadi yang aku bagi lebih dekat dia orang ni? Kau tak redha ke dia orang tu bawa balik kambing, bawa balik unta jantan, unta betina, harta-harta tadi bawa balik. Wa tazhabuna bi Rasulillah SAW. Tetapi korang ni orang Ansar ni, kau balik Madinah tu nanti, apa yang kau bawa balik selain daripada harta tadi? Kau bawa balik Rasulullah SAW. Nabi itu tubuh jasad yang mulia ni diangkut bawa balik Madinah tu. Betapa mulianya. Mana nak dapat, mana nak cari kan? Tak sebanding dengan satu dunia ni, tak sebanding dengan diri Rasulullah SAW tu yang sangat mulia, manusia agung ni tadi. Barulah Ansar tu dia jawab, radina, kami redha ya Rasulullah. Pendek jawapan Nabi bersama lagi, ajibuni fima qult. Tolonglah jawab wahai Ansar apa yang aku kata tadi. Nah, jangan pendek pun lah. Takkan tu je kan. Barulah Ansar dia sambung, dia kata apa? Ya Rasulullah, wajadtana fi zulmatin fa akhrajana Allah bika ila nur. Engkau dapati kami Rasulullah di dalam kegelapan, Allah Ta'ala keluarkan kami ini disebabkan engkau ya Rasulullah. Wa wajadtana ala syafa hufratin minan nar fa anqazana Allah bika bisababik. Engkau dapati kami berada di jurang api neraka ya Rasulullah, lalu Allah SWT selamatkan kami disebabkan engkau. Wa wajadtana dullalan fahadana Allah Ta'ala bik. Dan engkau dapati kami ni orang Ansar ni berada dalam kesesatan yang sungguh, ya, sungguh sesat sungguh. Lalu Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kami disebabkan engkau ya Rasulullah. Faradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ya. Maka kami redha Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Muhammad SAW itu Nabi kami.
Itu dah. Ialah conversation tu ada lagi lah. Tapi hebatnya orang soleh sehingga Allah SWT mengiktiraf di dalam Al-Quran. Cukuplah dulu untuk pagi ni kan. Sambung lagi kan. Jangan pula bunyi berkorong kan. Ya. Marah pula tuan-tuan, lama pada hari ni kan. Cukup tu. Ya, sebagai peringatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, agar kita ini, ya, bukan mulut je kata beriman, tetapi disertakan dengan bukti. Itulah al-imanul haq. Takut kepada Allah Ta'ala, tambah keimanan berpercaya Al-Quran, tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mendirikan solat bukan hanya menaikkan solat. Dan yang kelima, apa dia? Rezeki, infak rezeki yang ada kat kita tu separuh, bukan 1%, separuh kan. Barulah Allah Ta'ala akan angkat darjat kita, ampunkan dosa telah lalu, dan bagi nikmat kepada kita nanti, insya-Allah. Sekadar itu dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, wal 'asr innal insana